Good morning class. Okay, so kita belajar graf gerakan hari ini. Graf gerakan. Sebelum ni kita dah belajar graf jarak masa. So hari ini kita akan pergi kepada graf laju masa. So biar kita lihat apa dia laju. Cuba lihat ada meter-meter yang kita rasa familiar. Maksudnya kita pernah jumpa di mana-mana. Okay, maka apakah dia? Ini merupakan meter. Meter laju pada kereta. So, kalau kamu lihat di kereta ayah ataupun di motor. Okey, motosikal pun ada juga. Okey, ada juga meter yang sebegini. Okey, di mana dia ada catat di sini kilometer per hour. Ada? Tengok kilometer per hour. Kilometer per hour ni, apakah maksud kilometer per hour? Iaitu kilometer per jam. Kilometer per jam, jadi kita cuba lihat. Daripada Raja 1, bacaannya ialah apa? Kosong kilometer per jam. Kalau kita lihat Raja kedua, dia ialah 20, 40, 60 kilometer per jam. Raja yang ketiga, 100 kilometer per jam. Dan raja keempat, dia menuju ke 20 km per jam. Okey, apakah ini kilometer per jam? Maksudnya begini. Dalam masa 1 jam, berapa kilometer kita boleh bergerak? Berapa kilometer kita boleh bergerak? Jadi jika 0 km per jam, jadi maksudnya dia tidak bergerak. Yang ni tidak bergerak. Kosong. Lajunya kosong. Dia berhenti. Boleh? Okey, kita lihat Raja 2. Dia menunjukkan 60 km per jam. Jadi kalau ada yang baru dapat lesen ke, baru nak belajar kereta ataupun dah dapat lesen motosikal, maka pada meter ini, kalau kamu lihat pada meter ini, kalau kita kekalkan 60 ini, okey, dan kita menaiki motosikal dengan laju 60 ini, bacaan 60, maksudnya kita berada di situ je, tak ada turun, tak ada naik. Kita berada maintain pada 60 itu, maka kita akan bergerak 60 km dalam 1 jam. Kalau dia bergerak 2 jam dengan 60, lajunya 60, maksudnya 120 km. Boleh? Tengok Raja yang ketiga. Okey, ini biasanya kereta lah. Kereta sebab laju dia tinggi 100. So, kalau 100 maksudnya, kalau dia tidak, macam mana? Kalau dia membawa kereta tersebut, dia drive kereta dengan laju seragam 100 tanpa berubah. Maksudnya, laju dia tidak lambat dan tidak cepat. Dia maintain je pada 100. Maka dia akan dapat melalui 100 km dalam masa 1 jam. Maka kalaulah, contohlah, okey, kita drive dengan 100. Laju yang seragam 100, maintain 100 di highway daripada Ipoh hingga ke Tanjung Malim. Okey, jumlahnya 300 km. Kalau kita guna laju ini, berapa jamkah kita boleh sampai ke Tanjung Malim? Iaitu 100 km 1 jam kan? So 300 km berapa jam? 3 jam. Boleh? Okey, kita pergi kepada yang keempat. 20. 20 ni biasanya motosikal lah kan? Okey, dia nak keluar daripada rumah, nak pergi kedai, jadi laju dia 20. Jadi kalau daripada rumah ke kedai, jaraknya ialah 5 km. Kalau dia bawa dengan laju 20 km per jam, berapa lamakah dia boleh sampai di kedai? Okey, kita lihat 20. Kalau kita bahagi dengan 5, 4 kan? Maksudnya 1 jam kita bahagi dengan 4, kita akan dapat 15 minit. Maka nanti dalam bab ini kita akan belajar benda inilah, iaitu graf laju masa. Okey, tengok graf.
pada suatu graf laju masa, paksi mencancang ialah laju, paksi mengufuk mewakili masa, kecerunan graf mewakili kadar perubahan laju terhadap masa ataupun pecutan. Kenapa kita kata pecutan? Sebab lajunya semakin tinggi. Okey, lajunya semakin tinggi apabila masa berjalan. Right? Next. Okey, kita lihat contoh 10. Okey, contoh 10. Okey, jadual di bawah menunjukkan perubahan laju kereta Encik Azizul untuk tempoh masa 5 saat. Lukis graf laju masa berdasarkan jadual. Jadi kita lihat tadi kita dah teacher dah bagi tahu untuk paksi mencancang kita akan letaklah laju. Terpulang pada laju. Laju di sini ialah meter per saat. Dan untuk paksi mengufuk, kita akan letak masa. Untuk kes di sini, masa ialah saat. Okey, maka kita lihat pada 0 saat, 0. Dia ada 5 kan? So, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini pun sama, 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Okey, biasanya graf kena lukis di grid ni. Tapi disebabkan presentation di sini, teacher tak sediakan grid, maka terima je lah. 3, 4 dan 5. Okey, pada 1, 10 saat, 2, 20 saat, 3, 30, 40 dan 5, 50 saat. Okey, kita sambungkan titik ini dengan garis lurus guna pembaris ya. Okey, maka ini adalah graf laju masa. Okey, ini ialah graf laju masa. Alright. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Contoh 11. Kita lihat contoh 11. Okey, kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang yang sedang mendarat diberi oleh persamaan ini. V sama dengan 800 tolak 1600 T. Dengan keadaan V ialah laju dalam kilometer per jam. Okey, dan T ialah masa dalam jam. Okey, lukis satu graf laju masa yang dimewakili pendaratan kapal terbang tersebut dalam tempoh 0 hingga 0.5. Maksudnya dalam masa setengah jam. Boleh? Dalam masa setengah jam. Maka apabila T diminta antara 0 hingga 0.5, apa yang kita perlu? Okey, memandangkan ini adalah persamaan linear. Maksudnya garis lurus. Jadi bila dia bagi persamaan, kita akan cari nilai. Nilai untuk T0, 800 tolak 1600 darab dengan 0, kita dapat 800. Manakala kita ambil 0.5 iaitu 1/2, 800 tolak 1600 darab dengan 1/2. Kita akan dapat 0. Boleh? Maksudnya pada T0 laju adalah 800 dan pada T 1/2 0.5 lajunya ialah 0. Maka kita pun nakalkan paksi masa dalam jam. Di sini ialah laju dalam kilometer per jam. Okey, awalnya maksudnya apabila X0 dia berada di 800. Okey, apabila masa T, okey, masa T adalah 1/2, 0.5, dia adalah 0. Maka kita sambungkan garisan ini. Okey, ini adalah graf laju masa. Graf laju masa bagi kapal terbang ini. Boleh? Okey, jadi bandingkan contoh 10 dan contoh 11. Contoh 10, dia guna jadual untuk lukis graf. Manakala contoh 11 ini, dia bagi per
persamaan dan dia bagi julat. Julat maksudnya dia bagi nilai T tu. Dia bagi T antara berapa ke berapa. Maka kita lukis graf. Ini perbezaan lah. Contoh 10 dan contoh 11. Okey, kita lihat pula. Apakah kaitan antara luas di bawah graf, laju masa dengan jarak yang dilalui? Masih ingat formula laju? Laju sama dengan jarak bahagi masa. Kalau saya pindahkan masa ke atas, maka laju darab masa akan sama dengan jarak. So, kalau laju darab dengan masa, daripada graf, kita dapat graf laju dan kita dapat graf masa, betul? Okey, apabila laju ialah 3, masa ialah 2, okey, berapakah? Maksudnya dia mula daripada kosong lah. Okey, begini graf dia. Apabila laju sama dengan 3 km per jam, di sini ialah jam. Okey, di sini 2. Berapa jauhkah dia telah bergerak? Maka kalau kita guna hasil darab, maksudnya kita cari luas. Sebab di sini ialah laju, di sini ialah masa. Jadi tengok segitiga ini. Sini 3, nilai 3. 3 ni ialah laju. Manakala nilai 2 ialah masa. Jadi kalau saya nak cari luas, saya guna 1/2 darab 2 darab 3. Jawapan dia sama dengan 3, iaitu 3 km. Kita lihat kepada formula. Kalau saya guna laju bahagi dengan masa, dia akan sama dengan kilometer per jam bahagi dengan, maaf bukan bahagi, kita guna darab. Maaf laju darab masa, iaitu kilometer per jam darab dengan jam. Nampak? Kalau J kuasa negatif 1 darab dengan J kuasa 1, kita dapat J kuasa kosong. Maka kita akan dapat kilometer. Daripada kecerunan graf, jarak masa di darjah 1, kita boleh menentukan laju suatu gerakan. Laju suatu gerakan, okey. Yang ni kita lihat dulu. Darjah 1, jarak masa. Graf jarak masa, kecerunan graf ialah laju. Tengok darjah 2. Okey. Jadi kalau jarak, kita akan ambil luas di bawah graf, iaitu laju. Apabila laju dia maintain dan pada satu masa T yang tertentu, okey, laju darab masa itu ialah luas di bawah graf. Okey, gerakan ditentukan daripada graf laju masa. Boleh faham? Boleh ya? Okey. Kita kena buat perkaitan antara luas. Tengok standard pembelajaran kita ialah membuat perkaitan antara luas di bawah graf, laju masa dengan jarak yang dilalui, seterusnya menentukan jarak. Jadi untuk laju masa, untuk menentukan jarak, kita guna luas di bawah graf. Okay, next. Nilai luas di bawah graf laju masa adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh masa yang sama. Tengok dalam satu graf. Saya memecut pada awal, kekalkan laju dan saya berhenti. Iaitu semakin slow down. Okay, kita semakin slow down, iaitu semakin kurangkan laju sehingga laju dia kosong. Okay, kita cuba lihat. Okey, berapakah jarak yang saya dah lalu? Ini ialah masa. Ini ialah laju. Contohnya, masa adalah dalam jam. Okey, dalam jam. Sini 0.2, 0.6, 0.8 jam. Dan laju di sini ialah dalam kilometer per jam, contohnya, iaitu 80. Maksudnya, pada awalnya, saya akan mula daripada kosong. Laju kosong, saya mula bergerak. So, awalnya, bila saya mula bergerak, saya pecut. Dalam masa 0.2 jam. 0.2 jam tu berapa minit?
0.2 jam tu berapa minit? Iaitu 0.2 darab 60. Dalam masa 12 minit yang awal, saya memecut daripada kosong dan mencapai laju 80 km per jam. Dan saya kekalkan laju dan untuk 24 minit. Lepas tu untuk 36 minit tu saya semakin slow down. Okey, so saya semakin slow down. Okey. Jadi berapakah jarak? So kita nak tanya, berapakah jarak? Jarak. Masih ingat jarak tadi? Kita guna laju darab masa, betul? Jadi untuk graf laju masa, kita guna laju darab masa, iaitu kita cari luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Graf laju masa, luas di bawah graf sama dengan jarak yang dilalui. Kita cuba buat pengiraan. Berapakah jarak yang dilalui di sepanjang 0.8 jam? Sepanjang 48 minit. Ini 12 minit. Di sini 24 minit. Dan sini 12 minit. Maka jumlah dia 48 minit. Dalam masa 48 minit, berapakah jarak yang dilalui? Cuba cari. Kita cari luas di bawah graf. Segitiga di depan. Okay. Tengok segitiga yang kat depan. Tinggi dia 80. Pak CS adalah 0.2. Maka 80 darab 0.2 darab 1/2. Maka 8 km. Boleh? Di sini 8 km. Manakala untuk segi empat tepat ini, Pak CX adalah 0.4. Pak CY 80. Maka 0.4 darab 80 di sini ialah 32 km. Untuk terakhir, okey, apabila dia mula kurangkan laju, mula perlahan. Okey, mula perlahan. Di sini adalah 0.2 darab 80 darab 1/2 sebab kita nak cari luas segitiga. Luas segitiga 0.2 80. Maka 1/2 0.2 kita dapat 8 km. Maksudnya sepanjang pergerakan ini dia dah melalui 48 km dalam masa 0.8 jam. Boleh faham? Boleh ya? Okey. Kita lihat contoh soalan. Hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa. Dia mula daripada 5. Maksudnya laju dia daripada 5. Dia memecut hingga 10. Okey, dalam masa 4/5 jam. Daripada kilometer per jam, kita darab jam, kita akan dapat kilometer. Boleh? Jarak dia. Faham? Kita guna laju darab masa. Maka kita cari luas di bawah graf. Kita cari luas di bawah graf. Untuk cari jarak lah, maka jarak 1/2, depan ialah 5, belakang ialah 10, darab dengan 4/5. Boleh? 0.5 darab 15 darab 0.8, 6 kilometer. 6 kilometer. Okey, di sini dia nak apa? Di sini dia tak minta kan? Dia tak minta jarak dalam kilometer ataupun meter kan? Okey, maka kita guna meter. Kilometer, maaf. Okey, tengok soalan B. Soalan B, dia guna graf laju masa. Masa dia dalam minit. Okey, apabila di sini kilometer per jam, maka kita perlu tukar kepada unit jam. Kita perlu tukar kepada unit jam untuk cari jarak. Boleh? So, kalau kita nak cari luas di bawah graf, 6 minit sama dengan berapa jam? Maka 6/6 60, iaitu 0.1 jam. Boleh faham? 6 minit adalah 0.1 jam. Boleh?
Okey, kenapa kita perlu tukar kepada jam? Kita tengok. Kilometer per jam, darab dengan jam, baru kita akan dapat kilometer. Kalau kilometer per jam, kita darab dengan minit. Maka kita tak boleh dapat terus kilometer. Sebab minit dengan jam tak sama unitnya. Boleh? Okey, jadi di sini kita akan guna 0.1 lah. Faham? Tengok trapezium. Kita lihat trapezium ini. Di sini ialah 40, 80. Di sini jadi 0.1, bukan 6. Sebab 6 minit tu 0.1 jam. Okey, maka jarak sama dengan 1/2, 40 tambah 80 darab 0.1. Okey, 0.5 darab 120 darab dengan 0.1. Maaf sekali lagi, darab 120 darab 0.1. Okey, kita dapat 6 kilometer. Okey, masing-masing ialah 6 kilometer. Apakah beza? Tengok beza dia. Kalau guna jam, graf dia begini. Tapi ini kilometer per jam kan. Tapi kilometer ni tinggi. Oh, dia tak sama. Maaf dia tak sama. Tetapi beginilah nak cari luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Pastikan unit dia adalah sama. Unitnya adalah sama. Contohnya untuk soalan B lah. Soalan A tak ada masalah sebab dia bagi kilometer per jam. Lepas tu dia bagi masa jam. Kalau masa dibagi dalam minit, terpaksa kita tukar kepada jam sebelum kita cari jarak. Boleh? Okey, next. Contoh 13. Graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Laju adalah kilometer per jam. Ingat, kalau kilometer per jam, kita mesti darab dengan jam. Betul? Baru kita akan dapat kilometer. Okey, maka daripada masa minit, kita mesti tukar kepada unit jam apabila diminta jarak. A. Jumlah jarak yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Maka dalam 36 minit ini, okey, berapakah jaraknya? Okey, di sini kita tak boleh terus cari luas di bawah graf. Kita terpaksa bahagi kepada berapa bahagian? A, bahagian B, bahagian C. Kita bahagi kepada 3 bahagian, boleh? Okey, kita lihat bahagian A. Bahagian A, dia adalah segitiga. Tinggi ialah 72, lebar ialah 10. Tinggi dia 72 adalah kilometer per jam. Maka 10 minit ini sama dengan berapa jam? 1/6 jam. Boleh? Maka jarak A 1/2 darab 72 darab 1/6. Faham kenapa kita darab dengan 1/6? Faham ya? 0.5 darab 72 darab dengan 1/6. Maka 6 kilometer untuk kawasan A. Kawasan A. Kita tengok kawasan B. Kawasan B ialah trapezium. Sama 10 minit. Daripada 10 ke 20 kan? Iaitu 1/6 jam. Tinggi dia 72. Yang rendah ialah 40. Maka jarak untuk kawasan B. Kawasan B. Jarak untuk kawasan B ialah 1/2 darab tinggi 72 tambah yang rendah 40 darab dengan lebar 1/6. 0.5 kita darab dengan 72 tambah 40 darab 1/6. Jawapan dia ialah 28/3. Betul ke? 1 minit teacher nak cari kalkulator. Saya kira semula 1/2 darab dengan 72 tambah 40 darab dengan 1/6. Ya, betul. Jawapan dia 28/3 kilometer. Dalam perpuluhan 9.333 kilometer. Kita lihat kawasan C. Kawasan C.
Okey, tengok kawasan C. Trapezium dia berbentuk begini. Okey. Lebar adalah 16 minit. 16 minit. Tinggi, tertinggi 72. Rendah 40. Boleh? Okey. Maka, bagaimana kita nak cari jarak untuk bahagian C? Jarak. Guna formula trapezium 1/2 40 tambah 72 darab dengan 16 minit sama dengan berapa jam? Empat per 15 jam. Boleh? Kita guna 16 bahagi 60. Maka kita dapat 4 per 15 jam. Darab dengan 4 per 15. Okey. Maka kita kirakan 1/2 darab dengan 40 tambah 72 darab dengan 4 per 15. Iaitu kita dapat 14.933. Okey, 933 km. Maka untuk jawapan A, jumlah jarak sama dengan 6 tambah 9.333 tambah 14.933. Di sini ialah 9.333, betul? Tambah 6. Jawapan dia 30.27 km. Okey, 30.27 km. Boleh ya? Okey. B. Laju purata dalam tempoh 36 minit. Laju purata. Masih ingat laju purata? Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, disebabkan kilometer per jam. Okey, jarak dia kilometer, maka kita pun ambil tukarkan masa minit tu kepada jam. Jumlah jarak 30.27 kita bahagi dengan berapa jam? 36 minit. 36 minit sama dengan berapa jam? 36 bahagi 60, 0.6 jam. Maka bahagi 0.6. Boleh? 30.27 bahagi 0.6, kita dapat 50.45 km per jam. Ini ialah laju purata. Okey, laju purata. Next. Okey, praktis kendiri 7.2b. Praktis kendiri 7.2b. Okey, cuba lihat. Apa yang dia nak? Okey. Maaf ya, sebab dia tak boleh zoom. Okey. So, hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa yang diberi. Tengok 1A. Daripada 1A, okey, graf dia berbentuk begini. Betul? Maka saya bahagi kepada 3 bahagian, 2 segi 3, 1 segi 4. Di sini ialah 2, sini ialah 4, 2, tinggi masing-masing 60. Maka jarak sama dengan, disebabkan kilometer per jam, darab jam, kita akan dapat kilometer. Jadi tak ada masalah, kita tak perlu tukar unit. Boleh? Okey, yang pertama 1/2 darab 2 darab 60 tambah 60 darab 4 tambah 1/2 darab 2 darab 60. Maka kita akan dapat 60 tambah 240 tambah dengan 60. Maka 360 km. Jarak yang dilalui adalah 360 km. Okey, tengok soalan B. Soalan B, dia begini, graf dia begini. Dia ada trapezium, ada segi 4 dan dia ada segi 3.
Saya bagi kepada A, B dan C juga. Masa ialah meter per saat dan saat. Jadi tak ada masalah. Jawapan dalam meter. Okey, rendah ialah 10. Yang tinggi ialah 20. Okey, kita cuba lihat. Untuk A, jarak. Kita guna kawasan A tambah B tambah C. Maka jarak sama dengan 1/2, 10 tambah 20. Yang pendek tambah dengan yang tinggi. Kita darab dengan lebar. Lebar dia 5 saat. Okey, tambah segi 4 itu ialah lebar 5 darab 20 tambah dengan segi 3 1/2 tambah darab dengan lebar 10 tinggi 20. Maka 30 bahagi 2 15 darab 5 75 meter tambah 100 meter tambah 100 meter. 275 meter jarak. 0.5 darab 30 darab 5. Betul. 5 darab 20. Ya. 0.5 darab 10 darab 20. Ya, 100. Maka jumlah jarak adalah 275 meter. Jangan lupa meter ya. Okey, kita lihat C. Dia bagi kilometer per jam tetapi masa dia bagi dalam minit. Maksudnya setiap masa nanti kita perlu tukar kepada jam. Faham? Okey, kita cuba lihat graf dia begini. Teacher lebarkan graf dia supaya senang kita nak buat pengiraan. Okey. Asal yang pertama A, bahagian A, B dan C. Lebar ialah 5 minit. 5 minit tu ialah berapa jam? 1/12 jam. Bahagian B 5 hingga 10 iaitu 5 minit juga, maka 1/12 jam. Yang terakhir daripada 10 ke 18 8 minit, boleh? 8 minit. Okey, 8 minit. So 8 minit ialah berapa jam? 2/15 jam. Okey, kita lihat tinggi 8. Sini pun 8. Tinggi di atas 16. Okey, jarak. Jadi, jawapan jarak nanti dalam kilometer lah. Boleh? Kilometer. Okey. Yang bahagian A, 1/2. Darab 1/12. Darab dengan laju 8. Tambah segi 4. 1/12 darab dengan 8. Tambah trapezium 1/2. 8 tambah 16 darab dengan lebar 2/15. Okey. 1/2 darab dengan 1/12 darab 8. 1/3. 1/12 darab 8. 2/3. 1/2 darab dengan 24 darab dengan 2/15. Jawapan dia 8/5. Okey, jumlahnya ialah tambah 13/5 kilometer. Kalau nak tulis dalam perpuluhan iaitu 2.6 kilometer. Boleh? So, hitung jarak. So, pandai nak cari jarak sekarang? Boleh kan? Okey, kita lihat soalan nombor 2. Graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan motosikal. Encik Mustafa untuk tempoh 30 minit semasa menjemput anaknya dari kelas tambahan. Hitung A, jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 30 minit. Jumlah jarak kita cari luas. Tetapi masa dalam minit kita tukar kepada jam. 8 minit 2/15 jam. Ini 10 minit. 1/6 jam. 12 minit. 1/5 jam. Okey, A. Jumlah jarak. Kita guna A
B, C. 3 bahagian lah. Okey, 3 bahagian. 1/2, 20 tambah 40 darab 2/15. Segi 4, 1/6 darab dengan 40. Tambah 1/2, ini segitiga, 40. Tinggi, lebar 1/5. Okey, jumlah jarak 0.5 darab 60 darab 2/15. Jawapan dia 4. 1/6 darab 40, 20/3 darab 40 darab 0.2. 4. Tambah 4 tambah 20/3. Jawapan dia 44/3 km, iaitu 14.67 km. Okey, B. Laju purata. So, laju purata jumlah jarak 14.67 bahagi dengan 30 minit. 30 minit berapa jam? 1/2 jam. Boleh? Okey, 0.5 jam. Bahagi 0.5, kita dapat 29.33 km per jam. Boleh? Okey, Alright, next. Soalan 3. Salvos menyertai pertandingan larian 100 meter semasa kejohanan olahraga. Graf laju masa menunjukkan kelajuan sehingga garis tamat. Nilai T. 100 meter. Maksudnya jumlah jarak ialah 100 meter. Okey. Bahagian A dan B. 100 meter sama dengan A ialah 1/2 darab lebar T tolak 6 darab tinggi 8. Tambah trapezium 1/2, 8 tambah 12 darab dengan berapa jarak di sini? T tolak 6. Maka T tolak T tambah 6 saat. Darab 6. 100 sama dengan cut off 4. 4T tolak 24 tambah 3, 20, 60. Okey. Maka 60 tolak 24. 60 tolak 24, 36. 164. 4T sama dengan 64. T sama dengan 16 saat. Okey, boleh? 16 saat. Boleh? Maksudnya dalam masa 16 saat, dia lari sejauh 100 meter. Laju purata. 100 meter bahagi 16 saat. 100 meter bahagi 16 saat. Jawapan dia 6.25 meter per saat. Boleh? Boleh faham ke? Boleh ya? Okey. So, sampai di sini, teacher rasa sampai di sini sahaja untuk kelas kita. Kita akan sambung video untuk laju masa yang kedua untuk kelas yang seterusnya. Boleh? Okey, so sampai sini sahaja kelas kita. Sekian, terima kasih.